Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada semua viewers perdagangan java.com. Hari ini saya akan berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan satu contoh bagaimana averaging down dilakukan untuk ataupun di dalam pelaburan saham. Rules pertama untuk melakukan averaging down, orang yang layak untuk buat averaging down ni cuma pelabur sahaja. Trader jangan nak menggatal menggunakan teknik averaging down. Yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan haruslah memilih counter yang mempunyai fundamental yang cukup kuat sebelum buat satu averaging down. Dan di sini saya tunjukkan satu counter blue chip iaitu Maxis Berhad dan cara bagaimana untuk buat averaging down. Ingat ya, rule yang pertama adalah kena pilih counter ataupun syarikat yang betul-betul kukuh daripada segi fundamental. Sebagai seorang investor, rasanya benda ni adalah basic kot. Korang kena pilih syarikat yang mempunyai potensi ataupun mempunyai rekod yang baik untuk laburkan duit korang. Berbeza dengan trader ataupun trader yang lebih kepada short term gain ataupun more on capital gain. So, diorang tak kisah pun counter mana-mana pun. Asalkan boleh profit daripada perubahan harga, it's okay. Tapi basically trader akan kerja kepada growth stock. Berbeza daripada investor yang kerja pada value stock. So, kita teruskan macam mana averaging down dilaksanakan dalam satu counter. Okay. Dalam contoh ni, saya gunakan counter Maxis Berhad, counter blue chip untuk telecommunication. Ini ada dua set teknik kiraan averaging down yang mana saya akan tunjukkan apakah perbezaannya. Yang di sebelah sini adalah teknik averaging down yang menggunakan pyramid punya lot. Yang ni adalah standard ataupun linear punya lot. Ya, maknanya di setiap pembelian dia akan beli unit yang standard. Pembelian pertama 3,000 unit, kedua 3,000 unit dan ketiga adalah 3,000 unit. Dan yang pyramid lot ni adalah menggunakan lot ataupun unit pembelian yang semakin membesar dengan gandaan ataupun penggunaan 20%, 30% and 50%. Belian pertama sebanyak 2,000 unit, belian kedua sebanyak 3,000 unit dan belian ketiga adalah sebanyak 5,000 unit. Okey. Sebagai seorang pelabur, tuan-tuan punya analisa teknikal sepatutnya tidaklah terlalu rumit seperti trader. Dia senang je, ambil a very simple way as a guide how to enter the market within the best price yang tuan-tuan dan puan-puan rasa okey. Contohnya macam belian yang pertama, tuan-tuan lihat price dah break kawasan mid BB, close di atas mid BB dan berjaya pula break kawasan upper BB. So, secara teorinya, sekiranya price berada di atas mid BB dan berjaya break upper BB, maknanya price berada dalam keadaan uptrend dan momentum untuk belian pun adalah tinggi. Malangnya, teori tersebut ataupun probability rate tersebut tidak berlaku dan price semakin turun. Pertama, tuan-tuan beli menggunakan standard lot pyramid. Tuan-tuan beli pada harga RM11,100 sebanyak 2,000 unit. Untuk mereka yang gunakan linear punya standard lot ataupun unit, tuan-tuan beli sebanyak 3,000 unit pada harga RM16,650. Okey, price turun sehingga berjaya membuat satu lagi signal iaitu pada harga RM5,300 pada harga RM5.30 seunit. Jadi ini adalah second signal baik yang kedua. Jadi tuan-tuan beli lagi sekali dan ini adalah averaging down yang tuan-tuan akan buat Okey, bagi pyramid lot ataupun unit, diorang akan beli sebanyak 3,000 unit pada harga RM15,900. Dan untuk mereka yang gunakan linear lot ataupun unit, mereka pun akan beli sebanyak 3,000 unit pada harga RM15,900. Malangnya signal tersebut tidak berjaya dan price semakin turun. Jadi price makin turun dan muncul lagi satu signal buy pada harga RM4.80. Pada harga RM4.80,
standard linear lot punya teknik akan beli sebanyak 3,000 unit macam biasa pada harga RM14,400. Manakala pada mereka yang menggunakan pyramid lot standard akan beli sebanyak 5,000 unit pada harga RM24,000. Tuan-tuan dan puan-puan mesti rasa pelik kenapa perbezaan ataupun terdapatnya perbezaan sebanyak 1,000 lot. Yang tu tuan-tuan dan puan-puan tak payah nak terlalu obvious sangat, sebab kita akan tengok dia punya result dalam percentage. Sebab dalam percentage lebih accurate. Contoh sekiranya price berjaya naik sehingga daripada bawah ni RM4.80 ni yang kita beli ni, sekarang ni RM4.74, dia boleh naik sampai RM5.30. Siapakah yang akan lebih profit berbanding daripada antara keduanya? Adakah pyramid lot ataupun standard lot? Obviously kita akan tahu pyramid lot akan dapat profit yang lebih besar lah berbanding daripada standard lot. Di standard lot ni kelebihannya sekiranya signal pertama ni berjaya dan price terus naik, dia akan untung lebih. Kalau untuk pyramid lot ni, sekiranya signal first ni berjaya, dia akan untung sikit. Bezanya adalah pyramid lot ni adalah untuk counter trend yang sedang kuat bearish. Manakala kekuatan pada standard lot ni adalah ketika price sedang dalam keadaan bull run. Okay, kita tengok apa perbezaan dia. Okay, price naik sampai RM5.30. Tengok perbezaan dia. Kita beli tadi pada harga RM24,000. So, RM5.30 darab 5,000 lot. Harga semasa daripada belian ni, keuntungan dia adalah sebanyak RM26,500. Tolak dengan harga beli. Ini saya tak masuk dengan kos broker. Tolak dengan RM24,000. Jadi, perbezaan dia adalah RM2,500. So, tuan-tuan dan perempuan dah untung sebanyak RM2,500 daripada belian yang ketiga. Belian yang kedua, sebab harga dia sama dengan harga yang kita beli dulu, so kita ambil pendekatan mudah, dia adalah kosong. Tak payah kira cost broker. Dia adalah kosong, tak rugi, tak untung. Okey. Yang terakhir adalah belian pertama pada harga RM11,100, sebanyak 2,000 lot, 2,000 unit, RM2.30 darab dengan 2,000 unit sama dengan RM10. RM10 pula. RM10,600. Beza dengan RM11,100 adalah sebanyak RM500. So, RM2,500 tolak dengan RM500 bersamaan dengan RM2,000. Tuan-tuan dan perempuan dah untung sebanyak RM2,000. Jadi, berapakah keuntungan tu dari dalam bentuk percentage? RM2,000 bagi dengan RM51,000 darab dengan 100. Jadi, tuan-tuan dapat lihat keuntungan tuan dan puan daripada modal yang dah dilaburkan, iaitu sebanyak RM51,000 ni adalah sebanyak 3.9% sahaja. Kita tengok pula dalam untuk linear lot ataupun unit ni. Okey, Okey, pada harga RM3,000, jadi RM4.80 tadi, sekarang kat RM5.30, harga adalah RM15,900. Ni tak payah kira lah, senang sebab dia dah ada standard lot kan. So, RM15,900 ni tolak saja dengan harga asal ni, harga belian ketiga ni RM14,400. So, berapa ringgit? RM15,900 tolak RM14,400. Jadi, tuan-tuan akan dapat RM1,500. Okay. Untuk belian kedua ni, kita akan close pada harga yang beli sama juga. Close pada harga beli, close pada harga semasa. Contoh, dia naik RM50, sama juga dekat RM5.30. So, dia tak rugi, dia tak untung. Dia kira kosong lah. Okay. Untuk belian yang pertama pula, sebanyak RM16,650. Harga semasa sebanyak RM15,900. Perbezaannya adalah sebanyak, kira kejap RM16,650 tolak RM15,900. Jadi 750, 1,500
tolak 700. Kita sambung balik tadi. Okey, 1500 sekali lagi 1500 tolak dengan 750 bersamaan dengan RM750 keuntungan overall lah bila kita close semua unit yang ada dalam Maxis punya counter ni. 750 bagi dengan 46,950 darab dengan 100. So keuntungan tuan-tuan dan puan-puan adalah saya ambil 1.6 lah. Okey, 1.6% sahaja berbanding dengan pyramid lot yang mana tuan-tuan dan puan-puan untung sebanyak 39% sahaja. Jadi macam saya bagi tahu sebelum ni, kedua-dua teknik ataupun lot ni mempunyai kekuatan yang berbeza. Kalau untuk standard linear lot ataupun unit ni, kekuatan dia adalah ketika bull run. Dan untuk pyramid lot ni ataupun pyramid unit, kekuatan dia adalah ketika bear run. Bear run itu maknanya waktu downtrend. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan nampak counter yang tuan-tuan beli tu dalam keadaan downtrend, bukan nak beli counter-counter yang tuan-tuan dan puan-puan nak beli tu dalam keadaan downtrend, boleh gunakan pyramid lot. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan nampak counter tu nampak macam dalam keadaan bull run, tuan-tuan dan puan-puan boleh beli menggunakan standard lot. So itu sahaja cara bagaimana untuk melakukan averaging down. Ingat keyword dia. Yang pertama, averaging down tidak sesuai untuk digunakan oleh para trader. Hanya sesuai untuk pelabur ataupun investor sahaja. Yang kedua, sebelum melakukan averaging down, pemilihan counter kena very strict. Pilih counter yang mempunyai potensi ataupun fundamental yang cukup bagus sebelum tuan-tuan dan puan-puan laburkan duit tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Dan yang ketiga, pilih mana format yang boleh appeal dengan trend counter tersebut, sama ada uptrend ataupun downtrend. Kalau tengah uptrend ataupun tengah bull run, pakai standard ataupun linear lot atau unit. Kalau keadaan ataupun price sedang berada dalam keadaan bear run ataupun downtrend, gunakan pyramid lot. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum dan selamat berpuasa.